banyaknya asap yang keluar dari kenderaan dan kilang. Bagaimanakah keadaan penduduk sekitar? Mereka tidak kena penyakitkah? Keadaan ini amat membimbangkan. Betul tuh Heather, masalah ini bukan saja mengancam kesehatan tapi juga masa depan bumi kita. Pencemaran udara berlaku bila udara dipenuhi bahan berbahaya seperti asap kendaraan, debu kilang atau bahan kimia daripada aktiviti manusia dan alam sekitar. Kesannya membimbangkan. Untuk kesehatan, ia boleh menyebabkan asma, bronkitis, malah kanser paru-paru. Pada alam sekitar pula, hujan asid akan merosakkan tanaman, sungai dan yang paling berbahaya adalah perubahan iklim. Bukan itu sahaja, ekonomi pun akan terjejas. Kos rawatan meningkat, pekerja kurang produktif, pelancong pun mungkin akan lari. Tapi, masalah ini boleh diatasi dengan langkah-langkah seperti menggunakan pengangkutan awam, sokong teknologi hijau, dan amalkan gaya hidup lestari. Setiap langkah kecil kita beri impak yang besar. Setiap hari, kita pilih untuk guna kereta atau motor sendiri. Lebih selesa, lebih cepat. Tapi setiap kali kita hidupkan enjin, kita juga menyumbang pada pencemaran udara. Inilah dilema pertama. Kemudahan peribadi lawan tanggungjawab sosial. Kita nak mudah, tapi udara jadi kotor. Orang lain pun terkesan. Kanak-kanak, orang tua, semua sedut udara yang sama. Pada masa yang sama, ada kilang-kilang besar yang keluarkan asap, cemarkan udara. Tapi kilang itu bagi peluang kerja, bantu ekonomi. Jadi, timbul dilema kedua. Pembangunan ekonomi lawan kesihatan awam. Nak tutup kilang, ramai hilang kerja. Tapi kalau biar, makin ramai yang sakit. Inilah konflik nilai yang kita hadapi. Pilihan kita bukanlah sekadar untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang bersih atau tercemar. Pernahkah kita tanya diri kita sendiri, kita hidup ini untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ataupun untuk tanggungjawab yang lebih besar? Dalam falsafah deontologi Immanuel Kant, percaya bahawa manusia harus bertindak bukan kerana hasil tetapi kerana prinsip. Kalau kita tahu satu tindakan itu salah, contohnya mencemarkan udara, tapi kita buat sebab ada keuntungan, itu bukan moral, itu mementingkan diri. Deontologi ajar kita satu benda penting, iaitu jangan jadikan orang lain sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri. Tapi hari ini, berapa banyak keputusan yang dibuat untuk abaikan kesihatan orang lain demi kuasa dan duit? Kadang kita lupa udara bersih bukan kemewahan. Itu hak semua. Dan kalau kita tak bertindak dengan niat yang betul, kita gagal sebagai manusia bukan sebagai rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyentuh isu pencemaran udara melalui sudut teori falsafah dan pandangan etika. Pertama, dari sudut teori utilitarianisme, sesuatu tindakan dianggap bermoral jika memberi kebaikan kepada ramai orang. Maka usaha mengurangkan pencemaran udara seperti menggunakan tenaga bersih atau menguatkuasakan undang-undang adalah tindakan bermoral kerana ia melindungi kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. Dan yang kedua pula, dari segi pandangan etika alam sekitar, pencemaran udara bukan sahaja membahayakan manusia tetapi turut merosakkan makhluk hidup dan ekosistem lain. Etika ini menekankan bahawa alam semula jadi perlu dihormati kerana ia mempunyai nilai tersendiri, bukan hanya sebagai sumber untuk manusia. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar bukan sekadar pilihan tetapi tanggungjawab moral kita semua. Terima kasih. Pencemaran udara ialah punca utama perubahan iklim. Dengan itu, Matlamat Pembangunan Mampan ke-13 atau Sustainable Development Goals 13 menyuruh kita bertindak segera dalam menangani krisis iklim. Antara langkah yang boleh kita ambil termasuklah kurangkan penggunaan kenderaan bermotor, hentikan pembakaran terbuka, dan sokong penggunaan teknologi mesra alam. Jika tidak ditangani segera, bumi semakin panas, ais kutub mencair, dan paras laut meningkat. Ini bukan teori, tapi ini realiti. Saya yakin falsafah membantu kita menilai isu pencemaran ini dengan lebih mendalam dan seimbang.
saya akan kurangkan penggunaan kenderaan sendiri untuk bantu kurangkan pencemaran. Saya akan mendidik diri saya dan orang lain dengan berkongsi maklumat tentang pencemaran udara dan kesan yang tidak baik atau kesan negatifnya. Pada pendapat saya, rasa tanggungjawab terhadap alam bukan hanya terletak pada kerajaan, tapi juga diri kita sendiri. Saya percaya setiap tindakan kecil kita hari ini boleh menyelamatkan masa depan. Jom sama-sama kita jadi pejuang udara yang bersih.